A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua student cikgu yang berada di atas talian, Assalamualaikum. Mari respon, ada dengar suara Aida. Assalamualaikum. Alright, Aida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah, Aina. Assalamualaikum. Nur Bashira. Waalaikumsalam cikgu. Hasrul. Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah, Aisyah. Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Okey. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan ulum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, 9 hari bulan Disember. Okey, hari Rabu. Cuaca baik hari ini, alhamdulillah. Okey. Baik, kita teruskan pelajaran kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, kalau tak silap cikgu, sampai proses pilihan raya umum yang pertama. Betul tak? Okey. Rujuk buku teks anda. Okey, muka surat satu. Okey, rujuk. Betul ke kita sampai sana dah? Atau muka surat 200, betul ke? Ataupun sebenarnya dah muka surat 203 ke 204 kita berhenti? Macam 204, betul ke? Confirm dengan cikgu? Betul ke sampai 204? Student sampai mana ya? Okey, kalau tak silap cikgu, kita sampai muka surat 203, betul ke? Ya? Sampai pilihan raya di Sarawak dan juga Sabah. Kalau betul confirmkan, sebab cikgu keliru dengan tingkatan 4AB. 4AB pun lebih kurang sama. Okey, sampai situ Jadi kita masuk topik yang baru dalam bab pilihan raya, iaitu topik 8.3. Lihat muka surat 204. Lihat muka surat 204, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, cikgu kongsikan buku teks bersama dengan anda di paparan masing-masing. Bentar ya. Okey, respon. Nampak tak paparan yang cikgu kongsikan? Respon. Nampak. Nampak tak? Alhamdulillah. Okey, baik. Surat 204. Baik Jadi pada pelajaran yang lalu, pelajar-pelajar sekalian, kita sudah belajar proses-proses pilihan raya. Okey. Dan kita juga telah belajar
dalam proses tersebut langkah terakhir ialah pengumuman keputusan. Okey, jadi kita sudah tahu bahawa parti yang menang dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ialah Parti Perikatan, iaitu gabungan Parti UMNO, MCA dan juga MIC. Jadi parti inilah atau Parti Perikatan yang akan membentuk kerajaan. Okey, baik. Jadi parti-parti ini akan menjadi ahli ataupun anggota dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Baik kita lihat Majlis Perundangan Persekutuan ni, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan muka surat 204. Okey, baik. Okey. Jadi Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Kerana Tunku Abdul Rahman iaitu Parti UMNO, Ketua Parti Perikatan, telah menang dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Jadi Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Jadi MPP ni ataupun Majlis Perundangan Persekutuan fungsinya adalah menggubal undang-undang. Okey, undang-undang pentadbiran pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ini fungsi MPP. Jadi sejak tahun 1948 dan 1955. Baik, lihat jadual tersebut. Okey, kita tengok Majlis Perundangan Persekutuan 1948. Baik, pelajar-pelajar sekalian, mungkin pelajar belajar dalam bab yang lalu iaitu bab 4. Okey, Majlis dalam Persekutuan Tanah Melayu 1948, di situ ada Majlis Perundangan Persekutuan. Jadi pada masa itu, pada tahun tersebut kita belum merdeka lagi. Jadi ahlinya dilantik bukan secara pilihan raya. Okey. Jadi ada 52 orang. Okey, ahli tidak rasmi dilantik dalam kalangan masyarakat tertentu. Inilah dia, 3 orang ex officio yang terdiri daripada Ketua Setiausaha Kerajaan, Setiausaha Kewangan dan Peguam Besar Persekutuan, dan 9 orang residen British mewakili 9 buah majlis negeri. Sebab pada masa ini kita belum merdeka sebab ada residen. Okay. Dan 2 orang daripada negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka, dan 11 orang lagi terdiri daripada ahli rasmi dalam kalangan pegawai pentadbiran kerajaan. Tetapi pada tahun 1955, keanggotaan MPP telah berubah kerana MPP dipilih melalui pilihan raya. Okey, pilihan raya kat sini. Ini dia, pilihan raya. Okey. Ahli yang dilantik 52 orang ahli dipilih melalui pilihan raya. 35 orang ahli lantikan mewakili kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. Yang 35 orang ni bukan secara pilihan raya. 52 orang ni pilihan raya, yang 35 orang ni tidak melalui pilihan raya, dilantik terus mewakili kumpulan-kumpulan yang berkepentingan seperti keusahawanan, perlombongan, perindustrian dan pertanian. Yang ni yang penting lah. Selalunya ahli ini pakar dalam bidang-bidang tersebut, dan bidang-bidang tersebut adalah merupakan sumber ekonomi negara yang terpenting pada ketika itu. Jadi ahli-ahli yang pakar ini akan menjadi anggota Majlis Perundangan Persekutuan secara lantikan, bukan secara pilihan raya. Yang secara pilihan raya 52 orang. 11 orang merupakan menteri besar yang mewakili negeri. Ini 11 orang. Jadi 11 orang ni negeri-negeri di Tanah Melayu.
Okey, kecuali Pulau Pinang dan Melaka Baik, dua orang lagi adalah wakil negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka. Baik, itulah perbezaan pelajar-pelajar antara keanggotaan Majlis MPP 1948 dan juga MPP 1955. Okey, bezanya ialah ada ahli yang masa 1948, ahlinya dilantik terus. Okey, manakala pada tahun 1955, ahlinya dipilih melalui pilihan raya. Baik, kita lihat pula kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, baik. Kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi pada waktu tersebut, pada tahun 1955, buat pertama kalinya kerajaan ditadbir oleh penduduk tempatan iaitu Tunku Abdul Rahman yang dilantik sebagai Ketua Menteri. Dan Ketua Tunku Abdul Rahman ni akan mengambil alih tugas-tugas pentadbiran daripada Pesuruh Jaya Tinggi British. Jadi highlightkan Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri akan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruh Jaya Tinggi British. Baik, ada pelajar tanya. Okey. Mengapa Tunku Abdul Rahman ni nak ambil alih tugas daripada Pesuruh Jaya Tinggi British? Kenapa British tak ambil bagi terus je kepada Tunku Abdul Rahman? Baik, dengar sini. Okey. Baik, soalan dia, mengapakah Pesuruh British tak bagi terus je Tunku Abdul Rahman tadbir? Okey. Baik, seperti yang kita telah belajar, okey, sekarang British melaksanakan dasar dekolonisasi, iaitu dasar menyediakan langkah-langkah berkerajaan sendiri kepada tanah jajahannya. Jadi itu sebabnya British bersetuju dengan pilihan raya peringkat persekutuan untuk memberi pengalaman kepada penduduk tempatan mentadbir. Dan pilihan raya itu memberi peluang kepada penduduk tempatan memilih wakil-wakilnya sebagai anggota dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Dan awak kena ingat, proses pengambil alih tugas tu bukannya serta-merta, bukannya bagi terus, malah berperingkat-peringkat seperti poin kedua ni. Berlaku secara berperingkat dan mengambil masa. Sebab nama pun sistem latihan kan. Okey. Baik. Pesuruh Jaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan. Okey. Betul kita masih lagi belum merdeka, tetapi Pesuruh Jaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Okey, dalam masa yang sama Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Jadi pada waktu itu atau pada tahun 1955 selepas kemenangan Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Dalam masa yang sama ada jawatan Pesuruh Jaya Tinggi British sebab kita masih lagi belum merdeka. Okey, ini sebagai langkah-langkah menyediakan kerajaan sendiri. British menyediakan langkah-langkah berkerajaan sendiri. Okey, kepada tanah jajahannya iaitu tanah Melayu. Okey, dengan bersetuju melaksanakan pilihan raya, kemudian kita dah dapat wakil-wakil daripada penduduk tempatan. Okey, penduduk tempatan dipilih menjadi jemaah menteri ataupun kabinet yang pertama. Okey, jadi itulah dia kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Baik. Kuasa pegawai British kini beransur-ansur dipindahkan kepada rakyat tempatan. Okey. Namun begitu masih terdapat pegawai British yang berperanan sebagai penyelia atau penasihat bidang keselamatan. Baik. Sesudah itu sistem ahli dimansuhkan. Namun begitu pelajar-pelajar, walaupun pegawai British beransur-ansur memindah kuasanya kepada rakyat tempatan. Rakyat tempatan ni wakil yang telah dipilih melalui pilihan raya.
Ada bidang yang masih lagi di bawah kuasa pegawai British, terutamanya bidang keselamatan. Kerana bidang keselamatan ni cukup-cukup penting dan penduduk tempatan masih lagi mentah ataupun masih lagi tidak arif tentang keselamatan negara. Jadi itu sebabnya pegawai British masih lagi memegang tampuk kuasa dalam bidang keselamatan. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa dalam Majlis Perundangan Persekutuan 1955 ramai anggotanya atau ahlinya terdiri daripada penduduk tempatan yang telah dipilih melalui pilihan raya oleh rakyat. Okey. Ada juga 2-3 orang ahli dalam MPP adalah pegawai British. Okey, seperti dalam bidang keselamatan negara. Jadi Majlis Perundangan Persekutuan ni adalah salah satu amalan demokrasi di negara. Amalan demokrasi sebab dipilih melalui pilihan raya. Dan dia adalah satu proses berkerajaan sendiri yang kita akan merdeka nanti pada tahun 1957. Berapa tahun tu? Lagi 2 tahun kan? 55, 56, 57 kita merdeka pada tahun 57. Baik. Itulah dia penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Baik, ada nak tanya setakat ini? Silakan. Onkan mikrofon tanya. Topik 8.3 penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Ada nak tanya? Silakan. Ada nak tanya? Cikgu, MPP tu kan dia buat setiap tahun lah. Apa dia? Maafkan saya. Yang tu kan dia buat setiap tahun ke 5 tahun sekali. Apa dia setiap tahun? Pilihan raya? Pilihan raya ke? Aida? Ya. Soalan, tak apa jelas. Sekejap. Cikgu tunjuk balik slide tadi. Okey, slide tadi, alright. Sekejap. Okey, Okey. Kan Majlis Perundangan Persekutuan tu kan. Okey. Dia buat setiap tahun ke 5 tahun sekali. Oh, okey, baik. Kita tahu, selepas kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya MPP 1955. Nampak? MPP 1955. Jadi Parti Perikatan lah yang akan membentuk kerajaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Selepas itu tiada lagi pilihan raya. Tak ada lagi pilihan raya, cukup sebab tu. Pilihan raya pada tahun lain pula, dia bukan setahun sekali tak. Mengapa pilihan raya diadakan pada tahun 1955? Kita dah belajar sebelum ni. Sebab kita menuntut dalam pada tahun 1948 kita menuntut satu pilihan raya kita menuntut pilihan raya diadakan untuk memberi pengalaman kepada penduduk tempatan mentadbir kerajaan sendiri. Dan dalam masa yang sama juga British melaksanakan dasar dekolonisasi kepada tanah jajahannya. Jadi apabila Parti Perikatan menang dalam pilihan raya tersebut, jadi penduduk tempatanlah yang akan menganggotai MPP 1955 ni dan membentuk kabinet yang pertama. Kabinet yang pertama ini kabinet yang pertama yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman telah pergi ke London untuk rundingan kemerdekaan 1957. Untuk rundingan kemerdekaan, dan akhirnya kita dapat kemerdekaan pada tahun 1957. Dia tak adalah setahun sekali Aida dia tukar anggota tu. Dia 5 tahun sekali lah selalunya. Kalau sekarang hari ni 5 tahun sekali pilihan raya diadakan. Jelas tak?
Untuk MPP ni, diadakan MPP ni supaya kan British bagi syarat. British bagi syarat bagi memberikan isyarat mesej yang jelas kepada kita. Nak merdeka, kita perlu ada kerjasama antara kaum. Jadi macam mana nak hasilkan kerjasama antara kaum ni? Ditubuhkan parti perikatan yang terdiri daripada gabungan UMNO, MCA dan MIC. Okey. Kemudian parti perikatan ni bertanding dalam pilihan raya peringkat Majlis Perundangan Persekutuan 1955 dan menang. Jadi British sebenarnya puas hati tengok parti perikatan ni menang sebab itulah bukti kerjasama antara kaum. Jadi isyarat yang jelas kepada British, okay, this is it. Inilah partinya yang kita nak. Parti inilah yang akan mentadbir negara menjelang kemerdekaan ini. Nampak? Itulah tujuan MPP diadakan. Tujuan pilihan raya MPP diadakan. Kita nak pilih penduduk tempatan ni. Rakyat akan pilih penduduk tempatan. Penduduk tempatan ni akan menjadi anggota MPP. Anggota-anggota MPP ni akan menjadi menteri, membentuk kabinet yang pertama. Kabinet ni jemaah menteri. Jadi Tunku Abdul Rahman, iaitu anggota MPP yang dipilih oleh rakyat telah dilantik ketua menteri yang pertama. Jadi di sini nak bagi jelas, MPP ni anggota MPP ni pada tahun 95 dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Sebab apa? Sebab kita nak merdeka pada tahun 1997 untuk menyediakan negara kita satu kerajaan sendiri. Kena ingat tu. Berbeza dengan pilihan raya. Sekarang berbeza pada MPP sebab MPP tu kita nak merdeka. Pilihan raya MPP 1995 tu adalah untuk salah satu usaha berkerajaan sendiri menjelang kemerdekaan. Ingat, pilihan raya hari ini kita dah merdeka. Okey, kenapa ada pilihan raya setiap 5 tahun sekali? Sebab itulah amalan demokrasi. 5 tahun adalah satu tempoh yang cukup untuk melihat kemajuan kerajaan yang memerintah. 5 tahun. Kalau setahun tak cukup. Contoh pilihan raya diadakan setahun sekali. Jadi sebenarnya tak cukup untuk melihat kerajaan yang dipilih oleh rakyat itu menunjukkan prestasi yang baik. Setahun tak cukup. Jadi itu sebabnya 5 tahun. Jadi 5 tahun parti tersebut kena tunjukkan kepada rakyat satu prestasi yang baik. Sekiranya dalam tempoh 5 tahun, kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat itu tidak menunjukkan prestasi yang baik, rakyat berhak menukar kerajaan next pilihan raya. Contoh, kalau awak rasa kerajaan yang memerintah hari ini tak bagus atau prestasinya tak baik, okey, tunggu pilihan raya akan datang, tukar kerajaan. Sebab apa? Itulah amalan demokrasi. Faham tak, Aida? Faham. Faham Jadi kena faham beza dekat situ. Tetapi beza dengan MPP tadi, pilihan raya MPP 1995. Kenapa diadakan? Sebab salah satu usaha berkerajaan sendiri untuk memberi peluang kepada penduduk tempatan mentadbir negara. Okey, gitulah dia. Alright. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita teruskan muka surat 206. Jom. 206 peranan kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Baik pelajar-pelajar. Kabinet ataupun jemaah menteri, boleh buat catatan dibentuk selepas pilihan raya umum 1955. Pilihan raya umum 1955 ni pilihan raya MPP 1955. Baik, jadi kabinet ini dibentuk untuk berkerajaan sendiri. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi ketua menteri. Okey. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi ketua menteri. Okey. Dan berkuasa menubuhkan kabinetnya sendiri bagi memastikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar. Okey.
Okey, baik. Jadi MPP seramai 52 orang telah dipilih. Ingat, cikgu patah balik. Kita dah belajar pada pelajaran yang lalu. Parti Perikatan dah menang dalam pilihan raya. Kita menang, Parti Perikatan menang 51 kerusi daripada 52 buah kerusi yang dipertandingkan. Jadi, Parti Perikatan lah yang membentuk kerajaan. Oleh kerana Parti Perikatan menang dalam pilihan raya, maka Tunku Abdul Rahman telah dimelantik sebagai Ketua Menteri. Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Jadi Tunku Abdul Rahman ni berkuasa memilih anggota kabinetnya. Seperti dalam jadual di bawah. Ada berapa? Tunku Abdul Rahman dah pilih 10 orang menteri. Ada 10 orang menteri di sini. Turut dianggotai oleh 3 orang pegawai British yang memegang portfolio setiausaha kewangan, hal ehwal ekonomi dan pertahanan. Baik. Ini dia, cuba lihat. Jadi Tunku Abdul Rahman sendiri sebagai Ketua Menteri. Nampak? Datuk Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran. Datuk Sulaiman, Datuk Abdul Rahman, Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar. Datuk Ismail, Menteri Tanah dan Galian. H.S. Lee, Menteri Pengangkutan. Sardon Jubir, Kerja Raya. Tun Viti Sambatan, Menteri Buruh. Leong Yi Koh, Menteri Kesihatan. Ong Yok Lin, Pos dan Telekom. Abdul Aziz Ishak, Menteri Pertanian. Jadi 10 orang inilah yang akan mentadbir kerajaan. Baik, kita lihat peranan kabinet pertama. Peranan kabinet pertama membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Fungsinya membincangkan soal kewangan dan keperluan orang tempatan dalam perkhidmatan awam. Yang kedua, menyambung sistem yang digunakan pakai dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan yang berasaskan model Westminster. Baik, model Westminster ni adalah satu model sistem pemerintahan demokrasi mengikut Britain. Jadi oleh kerana negara kita dijajah oleh Britain, maka model pemerintahnya kita ikut British. Sebabnya kita gunakan model Westminster. Baik. Dan peranan kabinet pertama untuk mengurangkan kuasa pentadbiran British, kita dah belajar tadi kesan-kesan penubuhan MPP, antaranya mengurangkan kuasa, pemindahan kuasa secara berperingkat-peringkat British kepada penduduk tempatan. Dan meminta kuasa veto Pesuruhjaya tinggi dibatalkan. Apakah maksud kuasa veto? Kuasa veto adalah kuasa pembatal. Kuasa pembatal. Sebagai contoh, dalam mesyuarat, kalau kita lantik anggota ahli mesyuarat itu sebagai kuasa veto, apa saja yang dia tak setuju, maka terbatal semua cadangan. Tak boleh buat. Itu namanya kuasa veto, iaitu kuasa pembatal bagi apa-apa saja keputusan. Dan peranan kabinet pertama membincangkan isu keselamatan dalam negeri dan juga pertahanan. Jadi ada 5 peranan kabinet yang pertama. Baik, kita lihat muka surat 207. Baik. Selaku Ketua Menteri, Tunku Abdul Rahman bertanggungjawab menunaikan mandat daripada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Cikgu dah cakap tadi, ini adalah salah satu usaha ke arah kemerdekaan. Menteri Pelajaran Datuk Abdul Razak Husin pula berperanan penting membina bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan. Ingat kembali Penyata Razak. Yang kita telah belajar sebelum ini. Dalam usaha-usaha ke arah kemerdekaan bab 7
yang lalu. Okey, penyata razak ini juga dikenali sebagai penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. Okey, untuk membentuk bangsa yang bersatu melalui sistem pendidikan. Okey, Menteri Buruh Tun Viti Sambatan melaksanakan tugas bersama menteri lain menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan. Perkhidmatan awam ni jabatan-jabatan kerajaan, pelajar-pelajar. Okey. Maksud perkhidmatan awam bercorak tempatan ni kaki tangan awam ataupun pekerja kerajaan terdiri daripada orang tempatan sendiri, terutama pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Okey. Dan mengurangkan pegawai Eropah dalam Malayan Civil Service MCS secara berperingkat. MCS ni perkhidmatan awam lah, pelajar-pelajar, kerja kerajaan, government servant. Okey. Menteri Kesihatan, okey, meningkatkan mutu perkhidmatan perubatan dan kesihatan secepat mungkin dalam tempoh negara menuju kerajaan sendiri. Baik, cuba tengok, inilah dia Kabinet pertama. Gambar ni Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu selepas pilihan raya umum 1955. Baik, kita ada 3 orang lah pegawai Inggeris, antaranya Sir Donald McGillivray, DC Waterston, MG Hogan, AHP Humphrey. Ada lagi satu ni, ada 4 kalau 1, 2, 3, 4. Sir Donald McGillivray ni pesuruh jaya tinggi British sebelah Tunku Abdul Rahman. DC Waterston, MG Hogan dan juga AHP Humphrey adalah setiausaha ekonomi, setiausaha kewangan dan juga setiausaha ahli-ahli dalam kabinet pertama. Okey, baik. Okey, pelajar-pelajar ada nak tanya tentang topik 8.3. Peranan kabinet pertama. Kita buka kepada soalan. Ada nak tanya? Ada nak tanya student? Silakan onkan mikrofon. Macam tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada tidak mengapa, kita teruskan. Baik, selesai. Tamat bab 8. Okey. Dia 8.4 kan? Baik, bab 8 ni ada 4 topik pelajaran sahaja. Okey. Baik Yang pertama, perkembangan pilihan raya Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, proses pilihan raya umum yang pertama. Okey, yang ketiga, penubuhan MPP dan yang keempat, peranan kabinet pertama. Selesai, alhamdulillah. Okey, cikgu nak tanya sekali lagi, ada tak sebarang soalan bagi keseluruhan topik-topik bab 8 daripada topik pertama sampailah topik keempat? Ada nak tanya? Silakan. Yang tak faham ke? Sebab lepas ni kita akan buat sedikit ulang kaji dan terus masuk bab 9 pula. Okey, silakan. Kalau ada nak tanya tentang bab 8 keseluruhannya. Tadi topik terakhir ni cikgu tanya keseluruhan bab 8. Ada tak? Ada tak ada? Okey, baik. Nampaknya tak ada orang yang respon, maksudnya okey lah. Okey. Baiklah. Kita terus kepada soalan ulang kaji iaitu rujuk muka surat 211. Okey. Rujuk muka surat 211.
pemahaman dan pemikiran kritis. Okey. Baik, Cikgu nak anda cuba jawab soalan nombor 1. Apakah jawapan bagi soalan nombor 1? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia pelajar-pelajar sekalian? Jawapan nombor 1. Boleh respon dengan cikgu. Apa dia? Apakah pilihan raya yang terawal di negara kita? Jawapan nombor 1. B ke? B. Sebut ayam, bola. B, bola. Ya cikgu. Okey, bola. Yang lain macam mana? Yang lain macam mana? Bola kot. Bola. Bola. Alright. Jawapannya bola. Okey, pilihan raya yang terawal di negara kita adalah pilihan raya peringkat Majlis Perbandaran ataupun pilihan raya kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni Majlis Perbandaran lah. Okey. Jadi bandar raya yang pertama yang terawal di negara kita terlibat dalam pilihan raya ialah Georgetown, Pulau Pinang. Diikuti Kuala Lumpur pada tahun berikutnya dan seterusnya bandar-bandar yang lain. Bagus, jawapannya bola. Baik, kita lihat soalan nombor 2. Okey. Apakah nilai yang ditunjukkan dalam gambar 1? Allah, senang sangat. Nilai yang ditunjukkan dalam gambar 1 ni. Mestilah D cikgu kan? Dadu. Ya, mestilah bertanggung. Kenapa gambar 1 tu jawapannya D? Bertanggungjawab apa ni? Cuba huraikan. Kenapa jawapannya D? Dia bertanggungjawab untuk memilih dia punya pemimpin kan? Yes, sebagai negara yang rakyat bertanggungjawab membentuk kerajaan. Sebab rakyat, negara kita ni negara demokrasi. Jadi rakyat yang bertanggungjawab membentuk kerajaan. Rakyat, bukan orang lain, rakyat. Jadi rakyat membentuk kerajaan melalui pemilihan dalam pilihan raya. Okey, mereka pilih wakilnya, okey, untuk menjadi pemimpin. Okey, jawapannya ialah D lah, bertanggungjawab. Okey, lihat nombor 3. Okey, soalan nombor 3, apa jawapannya? Apa jawapannya agak-agak? Yang paling tepat. Cikgu, kompromi tu kan? Kompromi tu. Kompromi ni tolak ansur. Kompromi ni tolak ansur. Okey, apa jawapannya? Senang je ni. Apa jawapannya? D. Apa? D. Tak dengar? Dadu. Dadu. Dadu ke? Ya. Okey, ada jawapan dadu lain. Bagaimana yang lain? Bola je. Bola ke? Bola. Okey, yang lain? Ada 2 jawapan setakat ini. Lain macam mana? Lain. Baik, jawapan yang paling tepat adalah bola. Bola menunjukkan kompromi antara kaum. Mengapa jawapannya bola? Baik, cikgu dah jelaskan sebelum ini.
Okey, British memberi isyarat nak merdeka mesti ada kerjasama antara kaum. Jadi itu sebabnya kabinet pertama ni terdiri daripada pelbagai kaum. Mengapa? Mengapa? Sebab kerjasama Parti UMNO, MCA dan MIC membentuk Parti Perikatan. Tiga-tiga parti ni bekerjasama. Yang kita tahu tiga parti ni berasaskan kaum. UMNO orang Melayu. Okay? MCA orang Cina. MIC orang India. Tiga parti ni berasaskan kaum. Jadi, kita tahu. Okay? Tiga parti ini kemudian bekerjasama. Okay? Sebab nak merdeka kan British bagi syarat. Nak merdeka kena ada kerjasama kaum. Jadi, tiga-tiga parti ini bekerjasama. Akhirnya membentuk Parti Perikatan dan parti ini bertanding dalam pilihan raya. Menang. Jadi bila menang, Parti Perikatan akan membentuk kerajaan. So Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Okay. Jadi Tunku Abdul Rahman ni Ketua Menteri, jadi dia akan pilihlah yang akan menjadi menteri dalam kabinet tersebut. Itu sebabnya menteri-menteri di bawah Tunku Abdul Rahman terdiri daripada penduduk ataupun pemimpin pelbagai kaum. Kita ada orang Cina dan kita ada orang India. Okey, selain orang Melayu kita sendiri. Okey, sebabnya jawapannya B menunjukkan kompromi. Kompromi ni tolak ansur antara kaum. Okey, baik. Kenapa guna tolak ansur? Okey, tolak ansur lah. Melayu dan Cina bertolak ansur dan India tiga ni. Kalau tak, Melayu akan ikutlah dia punya. Kalau lah Melayu tak ada tolak ansur, dia adalah sebagai warga negara. Kan kita belajar sebelum ni dalam gerbang kewarganegaraan, tolak ansur orang Melayu kepada orang Cina dan India. Orang Cina dan India juga mengiktiraf orang Melayu sebagai peribumi dan dengan segala hak-hak keistimewaannya. Kan macam tu. Okey, itu saja untuk ulang kaji dalam bab 8 lah. Kita masuk bab 9. Jom. Masuk bab 9. Okey. Baik, sekejap. Cikgu nak buka sekejap buku teks bab 9. Buku teks bab 9 sebentar. Okey, rujuk buku teks anda bab 9. Okey, bab 9 muka surat 214. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada tahun 1957. Kita buka muka surat 214. Baik. Dalam muka surat 215 kita lihat intipati pelajaran atau topik-topik yang kita akan belajar. Okey. Baik, sementara slide cikgu nak buka ni, awak lihat muka surat 215, intipati pelajaran atau topik. Yang pertama kita akan belajar topik 9.1, usaha rundingan kemerdekaan. Topik kedua, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Topik ketiga, langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dan topik keempat ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, baik. Kita lihat ni Kita lihat muka surat seterusnya 216. Baik, kita sudah ketahui bahawa, kabinet pertama telah berjaya dibentuk. Ketuanya adalah Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri. Jadi, Tunku Abdul Rahman telah pergi ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Tanah Melayu. Okey.
Baik, kita lihat. Usaha rundingan kemerdekaan muka surat 216. Okey. Okey, keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti Mesir, India, Burma dan Filipina. Baik, Mesir dijajah oleh British, begitu juga dengan India dan Burma. Filipina dijajah oleh Amerika Syarikat. 4 negara ini rakyatnya bangkit menentang penjajahan untuk mencapai kemerdekaan. Manakala di Tanah Melayu pada ketika itu, kerajaan British memberi jaminan bahawa Tanah Melayu akan merdeka secepat mungkin ataupun berkerajaan sendiri. Sehubungan itu, satu pilihan raya umum 1955 telah diadakan dan pilihan raya ini menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan ke arah kerajaan sendiri. Baik, apakah maksud perlembagaan? Boleh buat catatan. Perlembagaan bermaksud undang-undang tertinggi negara. Undang-undang tertinggi negara. Ataupun ada dalam kalau ikut menurut Kamus Dewan, perlembagaan juga bermaksud undang-undang tubuh kerajaan. Undang-undang tubuh satu kerajaan. Boleh buat catatan. Baik. Kita lihat di bawah kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Baik. Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Baik. Itulah dia. Wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Perikatan mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Antara pihak yang menyokong ialah EEC Turai Singgem, wakil orang Ceylon, Ketua Parti Rakyat Ahmad Mustamam, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh, wakil kaum Serani turut menyokong perundingan ini. Ahmad Mustamam menyeru agar rakyat menyokong usaha rombongan ke London ini. Jadi kesimpulannya, semua rakyat menyokong misi rombongan kemerdekaan ke London. Baik, siapa dia? Siapa yang pergi? Siapa yang pergi ke London? Siapakah ahli rombongan tersebut? Ada wakil Perikatan dan wakil Raja-Raja Melayu. So, wakil Raja-Raja Melayu terdiri daripada Menteri Besar Perak. Iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz, yang lebih dikenali dengan gelaran Datuk Panglima Bukit Gantang. Baik, Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Said, dan Menteri Besar Kelantan, Datuk Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Jadi 4 orang wakil Raja-Raja Melayu yang mewakili negeri Perak, Selangor, Johor dan Kelantan. Menteri-menteri besar menjadi wakil Raja Melayu. Manakala wakil Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman sendiri, Datuk Abdul Razak Husin, H.S. Lee dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman. Jadi inilah ahli-ahli dalam rombongan kemerdekaan ke London. Baik, kita lihat peta dunia pada muka surat 217. Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Kita lihat yang pertama. Jadi Tunku Abdul Rahman dan rombongan berangkat dari Kuala Lumpur, ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Ini pada tahun 1956 lah, 1956. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, naik kapal terbang. Kemudian
Pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang. Okey, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut dari Singapura. Okey, naik kapal laut. Nama kapal tu MV Asia, berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar Singapura dengan membawa semangat merdeka. Sampailah ke Karachi, Pakistan. Dari Karachi, Pakistan ni mereka turun dan ambil kapal terbang menuju ke London. Ni dia. Dan sampai di London pada 14 Januari 1956. Maksudnya tempoh lebih kurang 2 minggu dari Singapura. Singapura dari berangkatlah daripada Kuala Lumpur sampai ke London lebih kurang 2 minggu. Agak lama jugalah Sebab apa? Sebab ada perjalanan yang menaiki kapal laut. Kemudian selepas serundingan kembali semula ke tanah Melayu. Naik kapal terbang semula. Baik, ada pelajar tanya cikgu, mengapa tak nak naik kapal terbang terus ke London? Kenapa pergi kena ambil kapal laut juga? Baik. Mengapa rombongan kemerdekaan naik ke kapal laut? Naik kapal laut ni. Baik. Antara sebabnya, di dalam kapal tu, pelayarannya agak lama. So dalam kapal tu ahli-ahli rombongan ni dapat bincang, dapat menyusun strategi. Apakah isi-isi, apakah poin-poin yang akan dibentangkan, yang akan dirundingkan bersama kerajaan British di London. Sebabnya mereka memilih naik kapal. Supaya ada masa untuk mereka bincang dalam kapal tu. Usaha-usaha kemerdekaan. Itulah dia. Cuba kita lihat surat seterusnya. Surat yang sama bawah tu. Sebanyak 10,000 orang menghantar rombongan ramainya memang nak merdeka bayangkan. Penduduk tanah Melayu begitu semangat nak merdeka. Rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar Singapura. Inilah dia ahli rombongan ni kan dia cakap tadi, tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja Melayu. Untuk menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan kerajaan British. Sebabnya mereka naik kapal. Baik. Jelas tak setakat ini 9.1? Ada satu lagi 9.1 setakat ini. Okey. Faham tak setakat ini? Okey tak setakat ni? Student? Okey, go. Okey. Alright. Baik, kita sambung ke surat 218. Baik. Kita lihat apabila dah sampai. Apabila dah sampai sana. Biasa-biasa kerajaan British memberi ucapan alu-aluan. Dan selepas ucapan aluan daripada kerajaan British, terus Tunku Abdul Rahman menyatakan tujuan rombongan tersebut. Inilah dia. Saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun depan, maksudnya 1957. Okey. Baik. Jadi apakah perkara yang dirundingkan dan disepakati di London? Baik, kita lihat British. Ini perkara yang dirundingkan dan disepakati. Bagi British pula, bagi British, ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Ni ahli majlis eksekutif. Selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri.
Okey, itu British tuntut. Macam tu, British tuntut pula. Okey, dan tuntutan ni diterima oleh perwakilan tanah Melayu. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberi ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Okey, jadi ada pegawai British yang masih berkhidmat di Tanah Melayu. Jadi oleh kerana Tunku Abdul Rahman nak merdeka dan bila merdeka tak ada lagi dijajah, maka pegawai-pegawai British yang berkhidmat Tanah Melayu tak ada kuasa lagi lah. Sebab kuasa sudah berpindah terus oleh penduduk tempatan. Dah dapat penduduk tempatan berkuasa penuh. So pegawai British yang diberhentikan perlu dibayar ganti rugi. Itu perkara yang dirunding oleh British tuntut. Kemudian British ingin mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama Persekutuan Tanah Melayu dengan British ataupun AMDA. Okay, Anglo, boleh buat catatan sekarang, AMDA, AMDA. Okay, A Anglo, ANGLO, M Malayan, M Malayan, D Defence, T Treaty, Perjanjian Pertahanan British Malaya, British Tanah Melayu 1956. Dalam perjanjian tersebut, British dan Commonwealth akan memberi bantuan pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu sekiranya diserang. Itu perkara yang dirundingkan, iaitu idea daripada British. Baik, kita lihat perwakilan Tanah Melayu. Okey, menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan digantikan dengan jawatan Menteri Kewangan. Jadi di sini kita tahu bahawa sebelum ini jawatan Setiausaha Kewangan dijawat oleh dengan Menteri Kewangan. Jadi pegawai British tu kena diberhentikan lah. Jadi kena bayar ganti rugi. Okey. Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Menginginkan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Jadi Setiausaha Kewangan, Menteri Hal Setiausaha Kewangan, Setiausaha Ekonomi dan Setiausaha Pertahanan mestilah orang tempatan, bukan lagi orang British seperti sama sebelum ni, dan digantikan nama sebagai Menteri Kewangan, Menteri Hal Ekonomi dan juga Menteri Pertahanan. Okey, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Okey, dan berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Jadi itu sebabnya dalam Keselamatan Dalam Negeri ini ada perjanjian pertahanan, dilaksanakan antara British dan juga Tanah Melayu. Baik, itulah dia pelajar-pelajar perkara yang dirunding dan disepakati di London. Antaranya tuntutan-tuntutan daripada British, tuntutan-tuntutan daripada perwakilan Tanah Melayu dan disepakati bersama. Baik. Baik, ada nak tanya setakat ni? Ada nak tanya? Kalau tak ada, baik, dalam rundingan kemerdekaan ini, segala perbincangan ditulis dalam bentuk laporan setebal 20 halaman. Dan misi ini berjaya, alhamdulillah. Berjaya mendapat persetujuan kerajaan British untuk memberikan kepada kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Jadi nak merdeka kena ada satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1996. Dan dalam perjanjian ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan bagi negara kita. Baik, maksudnya di sini, sebelum negara kita merdeka, mesti ada satu perlembagaan. Perlembagaan ni kita juga dah cakap tadi ialah Undang-Undang Tubuh
bagi negara yang merdeka. Okey, jadi itu namanya perlembagaan. Dalam perlembagaan kita ada siapa ketua negara kita? Siapakah ketua kerajaan kita? Bagaimana nak lantik ketua negara? Bagaimana nak lantik ketua kerajaan? Okey, kat situ semualah perkara yang dimasukkan dalam perlembagaan, termasuklah rakyat. Okey, segala hal ehwal dengan rakyat. Okey. Baik. Baik. Ada nak tanya setakat ini? Setakat ini ada nak tanya? Setakat ini nak tanya pelajar-pelajar? Ada yang tanya tak? Boleh onkan mikrofon. Ada student? Okey, ada nak tanya? Tak ada. Ada nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey. Tak ada. Kita sampai ni. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Betul kan? Betul. Betul kan? Betul. Sebab tadi tiba-tiba pula. Baru sebentar tadi cikgu lost connection, tiba-tiba masuk balik. Aduh. Inilah dia Malaysia, ketinggalan dalam talian. Ingat, kita negara banyak ketinggalan sebenarnya dalam internet ni. Okey. Tak stabil. Baik. Okey, kalau macam tu kita lihat muka surat 219. Okey, kita lihat muka surat 219, sambutan bersejarah. Okey, baik. Okey, muka surat 219, kita berhenti sampai situ saja. Okey, baik. Baik, kita lihat muka surat 218. Okey. Baik, Syekh Abdullah Fahim. Baik. Penetapan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1997. Okey. Tarikh ini bukan pilih saya saja pelajar-pelajar, minta pandangan ulama besar daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Okey. Jadi Syekh Abdullah Fahim pada ketika itu merupakan ulama besar lah. Okey, sangat-sangat terkenal di tanah Melayu dan juga di Asia Tenggara.
Jadi Tunku Abdul Rahman dan pemimpin lain minta pandangan ulama apakah tarikh yang baik untuk kita merdeka. Jadi Syekh Abdullah Fahim, Allah yarham Syekh Abdullah Fahim telah uh, telah telah menetapkan 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan negara. Okey, kita lihat surat 219 sambutan bersejarah. Okey, baik. Tunku Abdul Rahman dan rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka. Kenapa pula pilih Melaka pula ni? Kenapa tak balik pada Kuala Lumpur? Selepas rundingan kemerdekaan di London. Sebab apa? Cikgu nak awak fikir lepas ni. Kenapa pilih Melaka? Kenapa tak pilih Jengka? Kenapa tak pilih tempat ataupun negeri lain? Kenapa pilih Melaka? Baik, daripada lapangan terbang, rombongan mereka ni diarak ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Jadi 100,000 orang datang menaiki bas, lori, berjalan kaki dari seluruh negara berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Okey. Jadi Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa melalui perjanjian kemerdekaan, negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Jadi rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir, Melaka melaungkan merdeka dengan gemuruh. Okey, baik. Inilah gambar-gambar yang boleh tengok tu. Okey, ramai orang ni, 100,000 orang ramai. 100,000 orang ramai, tengok Okey. Baik. Dan di Padang Hilir tu, Tunku Abdul Rahman telah naikkan tangannya ke udara dan kini dalam genggaman. Okey. Baik. Yes, pelajar-pelajar. Cuba jawab soalan cikgu. Mengapa Melaka? Kenapa tak negeri lain? Cuba jawab soalan. Mengapa Melaka? Mengapa Melaka, student? Kenapa? Mengapa Melaka? Kenapa Melaka? Kenapa Melaka, student? Kenapa boleh jawab? Bagi idea. Mengapa Melaka dipilih bukan negeri lain? Cikgu, kalau rujuk Google apa cikgu? Rujuk Google. Boleh. Jadi saya ni saya letak dekat chat. Boleh? Boleh? Tak ada masalah. Yang lain boleh. Yang lain macam mana? Tengok chat. Boleh ke cikgu? Ni sekejap saya send. Okay. Tak ada masalah. Okey. Sebagai simbolik kepada kebebasan bumi Hang Tuah daripada cengkaman penjajah. Ini Daniel Hazim. Lebih daripada 400 tahun lamanya sebagai simbolik. Okey, ni jawapan Daniel Hazim. Alright, good. Okey. Cuba yang lain macam mana? Kenapa Melaka dipilih? Kenapa tidak negeri lain? Kenapa tak terus je Kuala Lumpur? Kena singgah Melaka pula. Kan? Okey, cikgu beri masa untuk awak fikir nak cari send lah dalam chat pun boleh. Okey. Alright, tengok.
Okey, lagi. Macam mana yang lain? Okey. Okey, macam mana? Dapat tak? Macam mana? Okey. Okey, terlihat. Okey, kita lihat jawapan. Okey, cikgu dah baca jawapan tu. Baik. Apa jawapannya yang sebenar? Okey, dengar betul-betul. Okey. Baik. Melaka merupakan negeri pertama dijajah oleh kuasa barat. Melaka lah. Okey. Okey, jadi sejarah negara kita, sejarah pembinaan negara bangsa kita bermula daripada Melaka. Okey, sampai hari ini. Jadi itu sebabnya Tunku Abdul Rahman memilih Melaka. Kerana Melaka negeri yang pertama dijajah oleh Portugal pada tahun 1511. Jadi sebagai simbolik kita merdeka, pengumuman kemerdekaan kita buat semula di Melaka. Sebab Melaka negeri mula-mula dijajah pada tahun 1511. Okey, bukan saja di tanah Melayu, negeri mula di Asia Tenggara. Melaka merupakan negeri pertama dijajah oleh barat di Asia Tenggara. Okey, pada tahun 1511 oleh Portugal. Okey. Jadi itu sebabnya Tunku Abdul Rahman pilih Melaka sebagai simbolik kita merdeka, kita buat pengisytiharan di Melaka. Okey, Melaka dijajah dulu. Okey, negeri yang dijajah dahulu pada tahun 1511. Sebab Melaka dipilih. Alright, baik. Baik, ada lagi nak tanya? Setakat ni? Student, ada nak tanya? Ada nak tanya? Onkan mikrofon. Ada? Ada atau tidak? Respon ada nak tanya?
Kita berhenti sampai sini saja. Tak ada. Tak ada Okey, kalau tak ada okey, tak ada masalah. Kenapa tarikh? Okey, Aina Masarah tanya. Kenapa tarikh 31 Ogos dipilih? Baik. Seperti yang cikgu cakap tadi, kenapa tarikh 31 bulan Ogos dipilih? Sebab tarikh itu tarikh yang baik. Menurut pandangan ulama Syekh Abdullah Fahim. Sebab itu adalah hari yang baik. Macam dalam Islam kita ada hari baik, betul tak? Kita ada hari Isnin, kita ada hari Khamis, kita ada hari Jumaat. Okey. Jadi hari 31 bulan Ogos pada tahun 1997 telah dipilih oleh Tunku Abdul Rahman selepas beliau meminta pandangan daripada ulama besar Syekh Abdullah Fahim daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Itu sebabnya 31 bulan Ogos tu adalah tarikh yang baik untuk kita merdeka. Macam itulah hari yang baik. Okay, maksudnya pada hari itu menurut pandangan ulama tak ada masalah, hari yang baik, hari yang diberkati oleh Allah. Okey. Jadi itu sebabnya 31 bulan Ogos dipilih sebagai tarikh kemerdekaan negara kita. Okey, jelas Bagus. Soalan tu bagus. Okey, ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih al-kifarah dan umur. Okey, dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okay, walhamdulillahirabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sama-sama. Assalamualaikum.